Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Haikal dan saya bersama rakan saya Syarif, Zaim dan Afiq akan membentangkan tentang teori materialisme barat dan kesannya terhadap kehidupan manusia masa kini. Kita mulakan dengan definisi materialisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, materialisme membawa maksud fahaman yang mempercayai bahawa jasad sahaja yang wujud di alam ini. Fahaman materialisme pula ialah salah satu jenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang wujud adalah berbentuk material. Sejarah perkembangan materialisme. Fahaman materialisme sudah wujud pada zaman Yunani pada kurun keempat sebelum Masihi. Ketika itu, Plato dan Aristotle dikatakan sebagai seorang materialis. Mereka berpendapat hanya material atau benda sahaja yang wujud dan menyifatkan tiada metafisik atau Tuhan yang mencipta segalanya di dunia ini. Falsafah materialisme ini diteruskan lagi oleh Epicurus pada kurun ketiga sebelum Masihi. Pada konsep beliau, ia menyatakan kewujudan hanya berbentuk realiti dan bukannya alam gaib serta metafisik. Beliau merupakan tokoh yang pertama yang berjaya membawa takut tentang kehidupan selepas mati kepada masyarakat Eropah. Bagi beliau, kematian tidak perlu ditakutkan kerana kehidupan sekarang adalah lebih baik daripada mati. Dalam tamadun barat pada Thomas Hobbes dan Karl Marx merupakan materialis yang terkenal pada zaman mereka. Falsafah materialisme Marx dikembangkan dan akhirnya dikenali sebagai fahaman komunisme pada masa kini. Bagi Marx, ekonomi dan harta adalah penentu kewujudan sosial, politik, pemikiran dan sebagainya dalam kehidupan manusia. Beliau melihat agama itu hanyalah satu ilusi yang mengakui pemeriksaan manusia. Seterusnya, saya akan bahaskan tentang fahaman materialisme dan penyelewengannya. Antara pemikiran materialisme dan penyelewengannya ialah mereka menolak persoalan gaib dan metafizik. Seterusnya, akal sebagai sumber utama pengetahuan, asal-usul ketiadaan alam dan manusia adalah secara kebetulan dan tidak sengaja. Selain itu, mereka berpendapat bahawa manusia perlu memaksimalkan kenikmatan dan mengurangkan kesengsaraan. Akhir sekali, keperluan asasi manusia adalah makanan, perlindungan dan seks. Fahaman materialisme menolak kewujudan alam gaib seperti roh, Tuhan, malaikat, jin dan syaitan. Mereka menganggap ini semua sebagai karut semata. Fahaman ini menganggap akal sebagai tempat pergantungan bagi manusia. Bagi mereka, manusia perlu menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah dan tidak mengikut sebarang kepercayaan sesepuan masyarakat. Sesuatu yang di luar kemampuan akal seperti perkara gaib akan ditolak. Fahaman ini menolak konsep penciptaan Tuhan dan menganggap alam ini terjadi kerana sebuah atom yang sangat kecil telah berevolusi menjadi sebuah organisma yang berkembang secara tidak terkawal, seperti yang telah dihujah oleh bapa evolusisme Charles Darwin. Seterusnya, fahaman materialisme ini menolak sebarang konsep alam akhirat dan menganggap hanya kehidupan di dunia merupakan matlamat utama. Bagi fahaman materialisme, kehidupan di dunia hanyalah untuk memenuhi keperluan makanan, tempat tinggal dan seks. Manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dapat memenuhi tuntutan keperluan tersebut. Seterusnya saya akan bercakap tentang kesan materialisme barat terhadap kehidupan manusia. Kesan yang pertama ialah kecelaruan dalam mengenal Allah. Pada zaman di mana teknologi semakin maju, ramai masyarakat tidak kira Islam atau bukan Islam sudah mula terjebak dengan fahaman materialisme yang menyebabkan segelintir daripada mereka mula hilang kepercayaan untuk mempercayai kewujudan Tuhan. Kesan yang seterusnya ialah wujud sifat sombong dalam kalangan masyarakat. Masyarakat masa kini hanya mementingkan harta sahaja kerana orang yang berharta lebih disanjung daripada mereka yang tidak mempunyai harta. Maka lahirlah sifat sombong ini kerana mereka terpedaya dengan budaya materialisme yang dibawa oleh Barat. Kesan yang ketiga ialah seseorang individu tidak bahagia.
Seseorang individu yang terjebak dengan kefahaman materialisme akan memberi keutamaan kepada sikap ingin mencari dan memiliki harta benda. Individu yang mengejar kekayaan akan merasa kurang puas. Oleh itu, mereka tidak rasa bahagia dengan kehidupan mereka. Ringkasan, materialisme barat merupakan fahaman yang berpendapat bahawa material atau benda sahaja yang wujud dan menyifatkan tiada metafizik atau Tuhan yang mencipta segalanya di dunia ini. Sejarah awal materialisme barat juga telah bermula sekitar abad ke-16 Masihi. Seterusnya adalah punca terjadi budaya materialisme di Malaysia. Ini terjadi kerana masyarakat Malaysia kini yang menjadi terlalu obses dengan kebendaan. Ramai rakyat Malaysia yang kini menilai seseorang individu dari segi harta dan kekayaan mereka. Akhir sekali adalah pemikiran materialisme. Antara pemikiran materialisme adalah menolak persoalan gaib dan metafizik. Yang kedua, akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dan akhir sekali, menyatakan asal-usul kejadian alam dan manusia adalah sejarah. Kesimpulannya, falsafah materialisme ini hanyalah diimplikasikan ke arah kehancuran sistem masyarakat, moral serta kepercayaan agama. Seterusnya, peranan ibu bapa juga penting dan perlu dimainkan dalam mendidik anak-anak. Ini kerana bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.